Boboh kampung tu sendiri bagi tahu dekat Nur yang dia tak boleh buang saka tu daripada Nur sebab saka tu dah lama sangat dengan Nur, dengan keluarga Nur. Jadi kalau dia buang, kemungkinan Nur boleh mati. Hai, Assalamualaikum guys. So welcome back to the Khanis channel. Macam biasa, terima kasih kepada mereka yang baru saja subscribe the Khanis channel dan yang tak henti-henti tinggalkan komen positif. Terima kasih banyak-banyak. Macam biasa, Nisa akan sharekan dengan korang semua mengenai satu filem yang tengah hangat diperkatakan sekarang ni. Okey, jadi macam menjadi persoalan lah, kenapa filem ni menjadi sebutan orang ramai lah sekarang ni. Okay? Asalnya Nisa pun macam pelik lah, kenapa filem ni viral di TikTok. Kononnya diambil daripada kisah sebenar. Okay? Jadi agak seram jugalah. Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Filem yang tengah viral sekarang ni dan baru saja masuk ke Malaysia pada hari ini adalah, kalau orang Malaysia sebut KKN Desa Penari, tapi kalau di Indonesia sebutannya KKN Desa Penari. Desa Penari. Mungkin macam itulah kot. Filem ni telah diambil daripada perkongsian sebuah akaun Twitter pada sekitar tahun 2019, di mana beliau telah share sebanyak 500 thread di Twitter berceritakan mengenai kisah KKN Desa Penari ni lah. Pada sekitar tahun tu sangat-sangat viral lah, kira orang ramai tertarik lah dengan perkongsian yang dikongsikan oleh akaun yang bernama Simple Man. Okey, jadi sejauh mana kisah ni betul ataupun tak, ataupun rekaan semata-mata, kita pun tak pastilah, sebab kita pun tahu kan ramai je penulis yang berbakat di Indonesia, jadi tak mustahil lah benda macam ni boleh direka. Perkara ni telah berlaku sekitar tahun 2009, tapi baru je dikongsikan pada tahun 2019 dan telah viral pada tahun 2019 tu. Dan kemudian seorang pengarah telah berminat lah untuk mengambil cerita ni untuk diadaptasikan menjadi sebuah filem. Kalau ikutkan dah 2 kali tau filem ni nak dikeluarkan, nak ditayangkan, tapi terpaksa dihentikan lah disebabkan COVID. Jadi tahun ni, tahun 2022, barulah filem ni dikeluarkan. Jadi menurut perkongsian yang telah dikongsikan oleh akaun Twitter Simple Man, kisah ini telah berlaku, telah terjadi di sebuah desa ataupun di sebuah perkampungan di Jawa Timur, Indonesia sekitar tahun 2009. Menurut perkongsian yang telah dikongsikan oleh akaun Twitter Simple Man tersebut, dia ada buat 2 versi, dari sudut Widya dan dari sudut Nur. Okey, jadi ada 2 version lah. Untuk yang tak tahu lagi, terutamanya warga Malaysia lah yang tak tahu lagi apa itu KKN. Okey, jadi ramai yang persoalkan apa itu KKN, apa itu KKN. Okey, jadi KKN tu bermaksud kuliah kerja nyata. Okey, kalau dekat Malaysia kira macam internship lah ataupun praktikal. Okay, jadi ke-6 mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi di Indonesia diarahkan untuk melakukan projek tahun akhir mereka lah di salah sebuah perkampungan. Okey, jadi mereka boleh pilih lah perkampungan mana yang diorang nak pergi. Ke-6 mahasiswa ni telah bersepakat untuk pergi ke satu kawasan perkampungan ni yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Dekat situlah bermulanya kejadian-kejadian pelik lah yang menimpa mereka satu persatu. 6 mahasiswa tersebut adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton dan juga Wahyu.
Asalnya Nur tak setuju tau Bima ni join group diorang. Nur dan Bima ni diorang dah kenal daripada kecil. Okay, jadi tak tahulah apa sebabnya Nur macam tak suka Bima tu join group diorang. Okay, tapi bila dah bincang-bincang, Nur pun setuju je lah Bima ni join group diorang. Okay, so nak dijadikan cerita masa time diorang nak pergi tu, Mak Widya dia dah rasa macam tak sedap hati tau. Dia macam berat hati lah nak lepaskan anak dia pergi. Tapi Widya macam dah sejukkan hati mak dia. Dia macam kata tak ada apa pun, kita just nak buat projek tahun akhir macam tu je. Mak dia pun okey lah, bagilah dia pergi. So diorang pun pergilah berenam kat kampung tu. Okay, jadi yang paling kira macam yang paling ekstrim sekali kena ganggu adalah Nur. Okay, sebab Nur yang paling banyak nampak perkara-perkara mistik di kawasan tersebut lah. Okay, sebab Nur dia ada saka. Okay, jadi bila dia sampai dekat kampung tu, dia banyak kena ganggu lah. Okay, sebab macam kiranya saka dia tu tak di, macam mana cakap tak dialu-alukan lah dekat kawasan perkampungan tu. Okay, tapi Nur tu punya saka tu kira saka keluarga daripada berapa keturunan dia tau. Kira dah lama tau. Jadi saka dia tu macam dah lama lah, dah sebati dengan Nur. Kalau nak buang pun tak boleh. Mbah Buyut kat kampung tu, Mbah Buyut tu dia macam bomoh lah, bomoh dekat kampung tu. Bomoh dekat kampung tu sendiri bagi tahu dekat Nur yang dia tak boleh buang saka tu daripada Nur. Sebab saka tu dah lama sangat dengan Nur, dengan keluarga Nur. Jadi kalau dia buang, kemungkinan Nur boleh mati. Tapi apa pun, saka Nur tu kira disegani tau di kalangan jin-jin yang ada dekat kampung tu. Okay, sebab saka tu macam dah lama sangat. Okay, jadi kira macam hebat jugalah saka Nur tu. Jadi sebab itulah Nur antara salah seorang pelajar yang dapat keluar daripada kampung tersebut. Saka Nur tu jugalah yang banyak protect Nur lah ketika sepanjang dia berada dekat kampung tu. Okay, jadi nak dijadikan cerita, Bima ni dia suka kat Widya. Okay, tapi Widya dia tak suka Bima. Kira macam cinta tak berbalas lah macam tu. Tapi Ayu suka Bima. Okay, faham tak? Maksudnya dia cinta tiga segi lah diorang ni. Okay, Ayu ni suka Bima, tapi Bima tak suka dekat Ayu. Bima suka dekat Widya. Okay, jadi nak dijadikan cerita masa diorang dekat situ adalah perkara pelik lah, macam diorang laga pantang lah. Bima dengan Ayu ni telah melakukan perkara yang tak sepatutnya dibuat lah dekat kampung tersebut, di mana mereka telah terlanjur, okay, di kampung tersebut. Okay, dan itu yang menyebabkan mereka macam kena sumpahan lah dekat kampung tersebut, Bima dengan Ayu ni. Sewaktu mereka temui diorang ni, Ayu dengan Bima ni, diorang dalam keadaan yang macam tengah kejung tau. Tak sedarkan diri lah, dia mengeras dua-dua ni. Jadi bila Mbah Buyut ni tolong macam nak ubatkan diorang ni, okay, jadi Mbah Buyut mengatakan bahawa jasad dia ada dekat bumi, tapi roh dia kiranya dah terperangkap dekat alam sana. Okay, sebab diorang dah langgar pantang kampung tu. Okay, di mana pada awalnya ketua kampung dah bagi warning dekat diorang, jangan buat benda yang langgar pantang tu semua, tapi benda tu yang diorang buat. Jadi pada keesokan harinya pun keluarga diorang ni pun datang, okay, untuk ambil mereka ni lah, anak-anak diorang ni bawa balik. Yang dapat pulang 4 orang sajalah yang dapat dibawa pulang bersama keluarga dia. Lagi 2 orang ni keluarga dia dapat bawa pulang, okay, tapi dalam keadaan yang macam tu lah, kejung, tak sedarkan diri, diorang macam koma macam tu. Bima dia dapat dibawa pulang bersama keluarganya, tapi dapat hidup selama 3 hari saja, kemudian dia meninggal dunia. Ayu dapat bertahan selama 3 bulan sahaja. Dalam masa 3 bulan sahaja Ayu dapat bertahan dan kemudian dia pun meninggal dunia lah. Ketika nafas terakhir Bima tu, waktu Bima tu tengah nazak, okay, hari yang ketiga tu sebelum dia mati, macam dia meracau lah sebut ular-ular macam tu. Okay, lepas tu terus dia meninggal macam tu je. Selama 3 bulan mak Ayu ni jaga Ayu dalam keadaan koma tu. Ayu ni ada menangis lah, dia macam kerap menangis. Okay, Ayu tu tahu menangis bukan mak dia. Ayu tu macam menitik je lah air mata dia. Jadi lepas 3 bulan tu Ayu meninggal dunia. Dia mengikut kepercayaan diorang lah. Okay, disebabkan Ayu dan Bima tu melanggar pantang kawasan tersebut. Okay, jadi Bima ni disumpah menjadi orang suruhan jin tersebut. Okay, kalau Ayu pula telah disumpah menjadi penari di kawasan perkampungan jin tersebut. Ayu ni telah menari tanpa henti lah, okay, di alam sana macam tu lah. Kita pun tak berani nak mengesahkan betul atau tak. Jadi itulah salah satu sebab lah filem ni boleh viral, sebabkan oleh perkongsian Simple Man di Twitter beliau. Okay, lepas tu dijadikan filem pula. Okay, jadi sebab itulah filem ni sangat-sangat viral lah sekarang ni. Okay, dalam masa 3 hari je tayangan di Indonesia dah mendapat 2 juta tontonan. Ada yang kata mantra yang digunakan dalam filem tersebut adalah mantra yang asli, mantra yang betul. Itu pun saya tak pasti betul atau tak. Tapi apa pun korang
yang mana rasa macam diri tu tak kuat nak tengok kat wayang, tak rasa macam tak confident diri tu ada masalah sakit mistik ke apa ke, kalau boleh elakkanlah daripada tengok filem-filem yang macam ni. Okay, so risaulah kan tiba-tiba jatuh sakit balik ke apa. Okay, jadi korang nampak Nisa dah berpeluh-peluh. Okay, Nisa memang seram sikit lah kalau cerita benda-benda betul macam ni. Kesahihannya kita tak pastilah betul ataupun tak. Baru-baru ni ada yang kongsikan gambar asal ke-6 mahasiswa tersebut. Okay, jadi tak pastilah gambar tu betul ataupun tak. Misal kata cerita ni betul, memang agak creepy, agak seram juga lah. Okay, kalau betul lah. Jadi itulah, dekat mana-mana kita berada, jaga tutur lisan kita, jaga adat kita. Okay, tak kisahlah kat dalam hutan ke, dekat bandar ke. Okay, tak kisah mana-mana, kat rumah orang ke apa ke, nak musim perayaan ni kan. Kita jaga adat kita. Tapi misal kata kalau perkara ni adalah rekaan semata-mata, misal nak tabik spring lah dekat siapa yang reka cerita ni. Okay, mungkin Simple Man tu ke yang reka, yang menulis cerita ni, yang karang cerita ni. Okay, jadikan kisah ni sebagai iktibar untuk kita, jaga adat kita semua. Kalau korang dah tengok filem ni, korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang mengenai filem tersebut. Itu saja Perdisa. So bye korang, Assalamualaikum, stay safe. Picnic with my best friend.